Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harid Shah dan saya akan menerangkan tentang lita untuk soalan 1. Jadi saya membina semula lita ni di software Multisim dan inilah lita yang saya telah buat. Jadi daripada soalan ini menyuruh untuk mengira I1, I2, V dan power supply. Jadi daripada lita ini I1 nya ialah 1.442 ampere, I2 pula ialah 1.880 ampere, V ialah 21 volt dan kemudian power ialah 1835 watt. Jadi ini pula untuk jalan kira yang dilakukan untuk mencari I keseluruhan. Mula-mula kita akan cari R total. Jadi R total yang didapati ialah 136.21 ohm. Kemudian kita mencari I total, V over R. Jadi 500 bahagi 136.21 dan I nya ialah 3.67 ampere. Seterusnya jalan kira untuk mencari I1 dan I2 ialah dengan menggunakan mesh analysis. Jadi daripada kira-kira ini I1 dan I2, I1 ialah 1.79 ampere dan I2 ialah 1.88 ampere. Seterusnya bagi voltan di resistor 60 ohm ialah 21 volt dan power ialah V IT iaitu I total. Jadi 500 didarabkan dengan 3.67 dan dapat 1835 watt. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Nama saya Muhammad Harif Farhan bin Muhammad Azizan, bernombor metrik AA210806. Jadi hari ini saya nak bentang saya punya jalan kira iaitu soalan 2. Soalan 2 ni dia nak mencari voltan V1, V2, V3 dan arus I/O di dalam lita dengan menggunakan kaedah nodal analisis. Jadi langkah pertama saya ialah dengan marking 3 node, iaitu node pertama iaitu saya marking node A pada V1, yang kedua node B pada V2 dan seterusnya ialah node C pada V3. Jadi equation pertama pada node A ialah 2 iaitu current yang keluar sama dengan I/O arus yang pergi ke perintang 1S, seterusnya ditambahkan dengan arus yang masuk yang akan pergi ke perintang 4S, seterusnya ditambahkan dengan I2 di mana arus tu dia akan pergi ke perintang 2S. Okey. Dan seterusnya ditambahkan dengan arus yang masuk kepada dependent current iaitu 3IO. Jadi dengan menyelesaikan equation tu, jadi equation pertama saya dapat ialah 2 sama dengan 7V1 tambah dengan 11V2 tolak 4V3. Itu equation pertama lah. So, equation kedua ialah pada node B, iaitu current daripada current I/O sama dengan I3 tambah dengan I4. Jadi I3 ni ialah arus yang pergi ke daripada node B tu dia pergi ke sebelah perintang 1S tu. I4 ni adalah current yang pergi ke bawah, iaitu current yang pergi kepada perintang 4S lah, dekat bawah tu lah. Jadi dengan menyelesaikan equation
Jadi equation kedua yang saya dapat ialah V1 tolak 6V2 tambah dengan 1V3. Equation yang saya dapat ialah V1 tolak 6V2 tambah dengan V3 bersamaan kosong. Okey, last equation yang saya buat ialah arus arus iaitu I1, arus yang dia telah lalu daripada perintang 4S tadi. Kan dia dah masuk dekat node A. Kali ni dia keluar dekat node C lah. Lepas tu ditambahkan dengan 4 iaitu current yang disupply di sebelah kanan. Seterusnya ditambah dengan arus daripada dependent current tu lah. Lepas tu sama dengan arus yang terkumpul dekat node C tu. Jadi dengan menyelesaikan equation, equation yang saya dapat ialah 4V1 tambah 13V2 tolak dengan 7V3 bersamaan dengan negatif 4. Jadi dengan menggunakan kaedah matrix, jadi voltan V1, V2 dan V3 saya dapat ialah 625 mV dan V2 ialah 375 mV dan yang terakhir iaitu V3 ialah 1.265 volt. Dan yang terakhir kita nak cari dia punya I/O. Jadi untuk mencari I/O, prosesnya ialah I/O sama dengan V2 bahagi dengan 1/4. Jadi 4 tu buat naik atas jadi 4 V2. Jadi dengan masukkan jawapan V2 ke dalam equation I/O, jadi I/O bersamaan 4 darab dengan 375 mili. Jadi I/O kita akan dapat 1.5 ampere. So itu adalah jalan kira saya lah. Seterusnya kita akan tengok simulation yang saya akan buat sekejap lagi lah. Okey, sekarang kita berada di software OCAD sebab saya nak buat simulation sebagai bukti kepada jalan kira saya tadi. Okey, untuk meletakkan komponen berdasarkan soalan 2, apa yang korang perlu buat ialah pergi ke sebelah kanan, cari ikon place part ni, tekan, dan saya nak highlight macam mana nak cari dia punya komponen dependent current. Jadi korang perlu type G/analog. Jadi korang tekan double click je dan tekan dekat schematic diagram ni lah. Jadi lepas tu korang carilah sendiri komponen lain seperti perintah dan current source. Jadi saya akan skip. Jadi dia punya litar akan jadi macam ni. Lah. So untuk display dia punya voltage dengan current, anda perlu tekan button kat atas ni, V dengan I ni lah. Jadi dia akan tunjuk nilai voltage pada setiap node dan current lah yang lalu setiap komponen. Jadi apa yang kita nak tengok ialah kita punya result jalan kira ni betul tak berdasarkan apa yang kita nak tengok ialah kita nak pastikan kita punya result jalan kira kita adalah sama dengan result dekat simulation. Jadi bila kita rujuk balik dekat jalan kira kita, so dekat node yang pertama iaitu V1 bersamaan dengan 625 mV. Jadi kita tengok dekat simulation, dia punya jawapan pada node pertama ialah dekat sinilah, V1. So samalah. So seterusnya pada node kedua iaitu V2, kalau kita tengok balik dekat jalan kira kita, dia punya jawapan ialah 375 mV. Jadi
bila kita tengok balik dekat simulation, dia punya node kedua ialah berada di sini. Dekat node ni lah. Dekat tengok kat V3 ni, dia punya node dekat sini. So betul lah kita menjalin kira mengikut simulation. Jadi untuk jawapan node 3 ialah, kalau kita tengok dekat jalan kira kita, iaitu dia punya jawapan ialah 1.625 volt. Jadi bila kita tengok dekat simulation, kalau nak cari dia punya jawapan kat ni lah, atas ni 1.625 volt. Jadi kita punya node V3 samalah dengan simulation. Jadi untuk I.O. pula, kalau I.O. kita kena rujuk dekat sini. Kejap saya tutup display punya volt. Jadi kita punya jawapan adalah dekat sini lah, 1.5 ampere. Jadi samalah apa yang kita buat bila kita rujuk balik dekat simulation. Okey, saya rasa itu saja pada saya. Jadi kita akan teruskan dengan soalan seterusnya. Okay, so Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Tuan Haji Zulkarnain. So nama saya Muhammad Nabil Irfan bin Muhammad Salahuddin, yang bernombor matrik AA212304. Dengan video ini saya akan menerangkan bahawa simulasi tentang soalan nombor 3. Soalan nombor 3 tu saya yang buat, saya menyelesaikan dia. So jika tuan lihat pada gambar yang terpapar di skrin sekarang, iaitu saya telah mengumpulkan segala komponen-komponen untuk melengkapkan lita tersebut, iaitu seperti voltage source iaitu 200 volt, and then kita ada juga sumber arus iaitu ID 4.3, dan juga kita terdapat 5 jumlah resistor yang terlibat, iaitu ada 10 ohm, 25 ohm, 50 ohm, 10 ohm dan juga 100 ohm. Okay, so setelah saya susun segala komponen mengikut kutub yang betul, mengikut punca tenaga yang betul, dengan itu saya telah run dia, dan inilah hasil dia. Segala value yang keluar ni, inilah hasil dia, dan tiada sebarang error. Dan jika kita lihat pada ground tersebut, kita lihat pada volt yang pada ground tu, kita lihat ada 0 volt. Bermakna memang betul lah ada 0 volt, ya, kerana semua volt telah diguna dalam lita. Okay, so tiada volt lagi yang tinggal, memang di ground 0 volt. Okay, so setelah run dan tiada error, saya juga telah menyucuk ammeter di dalam lita, di mana jika tuan tahu di PSpice ada untuk menunjukkan nilai arus di dalam lita, kita perlu menggunakan probe yang ada, iaitu dia ada simbol A macam tu untuk arus, dan simbol V untuk volt. Dan V itu adalah untuk voltmeter, A adalah untuk ammeter, untuk mengira nilai arus. Okay, so dan berikut adalah segala nilai pada kotak oranye itu adalah nilai arus, dan pada kotak berwarna hitam kegelapan itu adalah nilai voltan yang terdapat di dalam lita tersebut lah. Okay, so jika kita lihat pada pengiraan saya, jika kita lihat pada pengiraan saya, IA iaitu terletak di sebelah kiri di bawah R2. Di dalam simulation, jumlah arus yang di bawah R2 itu adalah 5.7 ampere. Dan mengikut pengiraan saya, IA sama dengan IB, IA sama dengan IB tolak ID, iaitu 4.6 tolak negatif 1.1. Dan saya telah kira dapat 5.7, iaitu nilai dia yang sama. So bagi saya simulation ini betul, dan pengiraan saya ini pun telah betul lah. Dan ya, itu sahaja. Dan saya selesaikan soalan 3 ni menggunakan mesh analysis.
iaitu kita perlu asingkan sumber arus. Untuk persamaan yang pertama, kita perlu ambil seluruh lita, iaitu termasuk arus dan juga voltage source. Dan untuk persamaan yang kedua, kita perlu memisahkan sumber arus tu, dan kita perlu ambil hanya voltage source saja untuk equation yang kedua. Dan equation yang ketiga iaitu ID, iaitu sama dengan 4.3 ID tambah IE. Ya. Itu saja daripada saya, Muhammad Nabi Irfan. Terima kasih.